Okey, malam ni nak buat pentafsiran kedua kita, set 2. Nak buat banyak-banyak sikit lah supaya kita mahir. Korang dah print ke? Itulah Darwish tak nampak Darwish minggu lepas. Tak apa Darwish, boleh tengok rakaman kalau ada masa. So untuk malam ni Darwish dah print ke? Sempat print. Ajmal sempat print tak untuk malam ini? Ke tak sempat nak print? Darwish minggu lepas bagaimana Darwish? Ada program apa Oh, ada emergency. Okeylah, baik. Okey, so tanpa melengahkan masa ya, kita pun nak buat lah ni. Okey, now kita mula dengan soalan pertama. Okey, nampak tak korang ni? Boleh nak baca ke? Okey, yang pertama dia cakap adalah berikut ialah, kita besarkan dulu ya, supaya nampak korang nak baca. Penyataan bagi menerangkan penghasilan gerak balas terhadap rangsangan. So, kat sini dia cakap P sel saraf menghantar impas ke otak untuk ditafsir. Q sel saraf menghantar impas ke efektor. Okay, reseptor mengesan rangsangan. Gerak balas berlaku. Okey, daripada semua ni guys, korang rasa manakah yang pertama dan manakah yang terakhir? Korang cari yang tu dulu. Agak-agaknya manakah yang pertama dan manakah yang terakhir mengikut susunan dia? Okey, cuba kita tengok. Jom tengok elok. Beritahu cikgu. Huruf apakah yang pertama dan huruf apakah yang terakhir yang sepatutnya? Ni tindak balas ni. Mungkin terkena api ke. So, kat mana dulu sepatutnya berlaku? Darwish boleh? Ajmal tahu? Yang pertama apa? Ingat tak? Okey, kalau katalah kena api. Mula-mula, api tu kena pada mana dulu? Mesti pada reseptor dulu. Reseptor terima. Jadi yang pertama adalah R. Okey, jom cari R. So, R pertama, nampak tak? Dah selesai. C terus. Ataupun kita cari yang ujung. Yang ujung adalah bertindak balas. Iaitu gerak balas berlaku. S kat belakang. S banyak. Tapi kita dah pilih C. Jawapan kita adalah C lah. Okey boleh Okey guys. Pentinglah kita buat revision ni. Supaya kita sentiasa tidak tertinggal. Okey, 2 antara berikut manakah benar tentang penglihatan monokula? Monokula ni adalah mangsa. Biasanya monokula ni mangsa. Okey, so A mempunyai medan penglihatan yang sempit. Adakah A? B mempunyai kawasan pertindihan medan penglihatan yang sangat besar. Okey, C membantu haiwan memerhatikan pemangsa. D boleh menganggap jarak dengan tepat. Ini bukan jarak dengan tepat ni bukan monokula ni. Adik kata C. C tu apa? Memerhatikan pemangsa. Biasanya monokula ni berada pada mangsa lah. Ayam ke, kambing ke. Dia mangsa. Okey, 3. Apakah otot yang membentuk dinding dan lantai rongga toraks? Torak ni pada rib kita pada kita punya tulang rusuk. Okey, manakah otot-otot yang terlibat? Okey, cikgu bagi masa sikit guys. Korang baca, tengok mana satukah jawapannya.
Ingat, kita punya rib. Arik, nak cuba Arik? So, otot apakah yang ada pada tulang rusuk kita ni? Dan lantai dia apa lantai dia? Lantai dia ni lah yang menyebabkan kita boleh bernafas ni. Okey. Ini otot. Otot yang melekat pada tulang rusuk. Darwis kata D. D D intercostal tu betul. Ni otot intercostal betul. Otot dia supaya dia boleh bergerak lah kan. Dan dia boleh membentuk volume kat dalam tu. Tapi lantai dia otot intercostal juga salah ini. Darwish. Otot lantai ni yang boleh menyebabkan paru-paru kita mengembang dan mengecut, iaitu diafragma. Ingat lagi tak? Diafragma ni lah yang turun, mengecut dan mengembang untuk kita paru-paru kita besar lah dan kecil. Boleh? Dalam kes ni Arik macam betul sikit. Okey, seterusnya kita masuk yang keempat. Ini adalah alveolus. Rajah 1 menunjukkan pergerakan gas X. Tengok, gas X keluar ke alveolus. Korang rasa apakah gas X? Cuba teka sikit. Daripada darah masuk ke alveolus. Kita ada dua gas. Daripada alveolus masuk ke darah. Gas juga. Sini darah ke alveolus. So, gas apakah ini guys? Okay, Arik kata karbon dioksida. Betul. Karbon dioksida. Dia akan masuklah kat sini supaya dia nak keluar ke hidung balik. Jadi, Arik punya betul. Karbon dioksida. Jadi, pernyataan manakah benar tentang pergerakan ini? Okey guys, korang rasa mana satu? X ni adalah X ialah oksigen. Bukan. A dah bukan dah. Okey, Arik, cuba Arik. A, B, C, D. Agak-agaknya mana satukah jawapannya? Farisha pun nak cuba, Farisha boleh? Kristina ke kalau nak cuba, Kristina? Pergerakan dia, pergerakan X tu. Arik, pergerakan karbon dioksida. Macam mana dia boleh bergerak? Mesti ada sebab dia bergerak tu. Dia tak suka-suka lah bergerak kan, mesti ada sebab. Apa sebab dia? Okey, tengok balik pada gambar rajah tadi. Adik kata C. Okey, jom tengok. Dia mesti bergerak daripada kawasan yang berkepekatan tinggi kepada berkepekatan rendah. Jadi dia bergerak lah sebab banyak kepada yang sikit lah kan. Itulah maksudnya. So, Arik kata C tu apa? Bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Betul, Arik. Itu jawapannya, ya. Jadi, kalau sama-sama banyak kepekatan dia, tak bergerak lah sebab sama kuat. Jadi, kepekatan tinggi tu dia kuat kan. Dia akan langgar je lah. Dia akan masuk ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, Arik. Betul, Arik. Terima kasih. Okey, nombor 5. Jantung haiwan manakah mempunyai 3 ruang? Sangat popular ni guys. Ni korang mesti kena tahu. Okey, apa jawapannya? Nakil? Nak cuba Nakil? Nakil nak cuba ke? Boleh? Tengok. 3 ruang ni memang sangat popular. Apakah dia? Buaya? Tak. Buaya tak. Kodok. Ya, ataupun katak lah biasanya. Jom kita buat ulang kaji sikit. Okey, kalau jantung manusia ni, kita ada 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri. Lepas tu kita ada ventricle kanan, ventricle kiri. Manusia ada 4 ruang. Okey, katak ataupun kodok ya. Kodok ni pula, dia ada 3 ruang je. Atrium kanan, atrium kiri,
Ventricle dia berkongsi, dia jadi macam muka orang. Jadi kat sini darah mereka bercampur. Darah oksigen dengan darah karbon dioksida bercampur. Jadi sebab itulah katak, kalau kita halau dia, dia melompat sekejap, dia berhenti. Sebab dia punya darah kat sini bercampur, oksigen bercampur. Jadi dia tak ada tenaga lah nak bergerak banyak. Nakib silap. Tak apa nakib. Biasalah nakib. Kita buat revision nakib. Silap tak apa. Okey, nombor 6. 4 batang pokok kembung ditanam di dalam pasu. 4 pasu. Jadi 4 batang tanam 4 pasu. Telah diletak beberapa kawasan. Pokok manakah yang akan layu terlebih dahulu? Okey guys. Manakah yang akan layu terlebih dahulu? Nombor 6. Arik kata C, di anjung kereta. Di anjung kereta ya. Anjung kereta tu maksudnya pos kereta lah. Tempat parking kereta. Dia tak cakap pula dalam ke luar. Dia anjung ni kat luar lah kot. Ataupun kat dalam sikit ke. Dalam ruang tamu. Okey. Yang paling cepat layu. Betul Cuba korang try tengok. Ketiga, keempat-empat ni letak. Kat mana yang paling layu dulu? Kalau kat ruang tamu mungkin layu. Tapi makan masa. Cikgu ada kat rumah cikgu ni 3-4 hari baru layu. Tu pun cantik lagi lah. Boleh lagi lah kan. Jemur balik dah okey. Tapi ni letak. Biasanya dalam sejam dia layu dah. Kat mana? Jawapannya adalah di kawasan lapang rumahnya. Sebab apa? Sebab kawasan lapang biasanya ada matahari yang terik. Jadi bila matahari terkena pokok, dia akan layu disebabkan berlakunya transpirasi. Masih ingat transpirasi? Izuri ingat tak transpirasi? Jom kita buat revision sikit. Okey, kita ada pokok. Dan kita ada daun. Daun lah, biasalah pokok daun kan. Okey, pokok nak hidup, dia perlukan air. Jadi air bergerak melalui kapilari. Kapilari, tekanan kapilari. Jadi bila sampai dekat daun, semua bahagian dapat air. Namun, dia akan tersejap keluar sebagai transpirasi. Proses transpirasi. Pernah dengar tak guys? Banyak daun lah melalui stomata. Melalui stoma. Tapi kalau dia hari yang sangat terang, kan, dia akan banyak air dia keluar tersejap. Bila air keluar banyak, dia akan jadi layu. Dan apabila matahari semakin tinggi sangat, maka dia akan tutup lubang-lubang stoma dia supaya transpirasi tak berlaku lagi dah. Sebab dah layu dah sangat ni. Okey, Izrin boleh faham tak? Jadi kalau dia kata manakah akan cepat layu, di halaman rumah yang akan cepat layu. Tempat lain mungkin akan layu juga, tapi dah ambil masa lah. Sebab dia masih ada matahari sikit-sikit. Cuma dia tak kena matahari banyak je. Okey, Darwish, okey Darwish? Boleh? Transpirasi boleh ingat? Okey, good. Boleh ingat, Alhamdulillah. Okey. 7. Kebanyakan mineral. Contoh mineral apa? Zinc, ferrum, kalsium. Mineral lah tu. Kebanyakan mineral tidak larut dalam air. Apakah kebaikan ciri-ciri ini? Okey, ada juga mineral yang tak boleh larut dalam air. Tak semua boleh larut dalam air. Ada mineral yang tak boleh larut dalam air. Okey. Jadi apakah kebaikan mineral ini? Okey, kalau mineral ni tak larut dalam air, maka mineral ini sebenarnya kekal wujud dalam bumi. Contoh mineralnya seperti petroleum. Petroleum walaupun dalam laut, petroleum tak boleh bercampur dengan air.
Kalau katalah Tuhan jadikan semua mineral larut dalam air, kita tak dapatlah mencari petroleum. Tak adalah bahan bakar kita, guys. Jadi itulah Tuhan punya kuasa. Okey, next. Nombor 8. Lama panjangnya, nombor 8. Okey, antara berikut manakah menunjukkan logam? Okey, dan keadaan pengekstrakan yang betul. Bila sebut logam, cikgu selalu ingatkan korang kena hafal. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis. Korang hafal ke ni? Izzuddin hafal tak? Ini semua adalah logam. Bila sebut logam, inilah yang korang kena ingat. Taklah ingat semua, tapi tahulah. Okey, jadi inilah logamnya. Soalannya, kaedah manakah pengekstrakan yang betul? So, antara zinc, yang atas karbon, yang bawah hidrogen. Ini adalah untuk kereaktifan logam, ya. Namanya siri kereaktifan logam. Okey, jom kita tengok nombor 8. Ni cikgu kena cerita dah ni kot, takut korang lupa. Okey, yang pertama kita nak ekstrakkan melalui elektrolisis kalium dan juga natrium. Okey, kalium natrium mana? Kat atas ni. Okey, kita buat melalui elektrolisis. Okey, elektrolisis maksudnya kita pakai inilah. Okey, kita letak dalam bekas. Kita buat elektrolisis. Okey, yang kedua kita buat pemanasan karbon. Karbon, pemanasan karbon ni. Kita guna karbon. Kat sini kita pakai zinc, plumbum, zinc dan plumbum. Okey, pakai zinc dengan plumbum. Okey. Untuk karbon, kita hanya boleh pakai yang bawah daripadanya. Maksudnya kat sini, zinc dengan plumbum boleh pakai karbon. Sebab karbon tu lebih reaktif berbanding zinc dan juga plumbum. Jadi sini betul. Okey, manakala bahan-bahan yang dekat atas berbanding dengan karbon, kita tak boleh guna karbon lah sebab karbon tak powerful. Jadi kita yang lain-lain tu terpaksa mengguna cara elektrolisis. Jadi dua ni terpaksa juga guna elektrolisis. Jadi kebetulan yang pertama ni dah betul. Soalan ni dia kena ingat sikit. Tapi kalau rasa macam bela-bela je, kita embak lah kan. Ataupun kita bagi ruang yang lain dulu, kita jawab kemudian. Okey, nombor 9. Penyata manakah benar tentang tindak balas endotermik? Endo ni bebas haba ke serak haba, guys? Ingat lagi tak? Endo ni serak haba ke bebas haba? Izzuddin ingat tak? Endo. Serak haba ke bebas haba? Serap haba. Betul. Endo ni serap haba. Jadi yang pertama dah salah. Bila dia serap haba, adakah termometer meningkat? Salah. Suhu persekitaran meningkat? Salah. Sejuk lah jadi kan? Okey, 10 menunjukkan dough roti dimasukkan ke dalam ketuhar untuk dibakar. Okey, tengok Penyata manakah benar tentang proses pembakaran tersebut? Okey, ni soalan nombor 10. Okey, 10. Okey, jom tengok. Yang pertama, tindak balas exothermic. Adakah dia exo? Pembakaran roti. Dia nak pada roti tu. Korang rasa dia exo ke endo? Nakib kata endo. Betul Nakib. Kenapa dia endo Nakib? Nakib punya betul jawapannya. Endo. Kenapa endo Nakib? Jadi ni salah lah ya. Yang pertama ni salah lah. Yes, sebab roti ni yang serap haba. Roti yang serap haba.
Ketuha tu memang betul panas lah. Kita bukan cerita pasal ketuha. Ketuha tu memang dia exo. Tapi roti tu dia serap haba daripada ketuha. Jadi roti ni sebenarnya endo. Okey Nakib, bagus. Nasib baik Nakib betul. Jadi dia bukan exo ya. Ketuha tu exo. Tapi roti tu endo. Satu dah salah. Jadi yang mana ada satu tu korang potong lah siap-siap guys. Tengok korang ada dua pilihan. Okay, nombor 2. Okey Nakib, nombor 2 rasa-rasanya betul ke tak ni? Betul, sebab haba dari ketuha akan diserap oleh do. Dah siap, dah. Korang dah boleh tak payah baca yang lain dah. Untuk soalan Roman macam ni, okay, macam tu caranya guys. Pilih yang betul ataupun yang salah. Okey, 11. Menunjukkan label pada sebuah ketuha buatan Malaysia. Ni 3 kilowatt, 35 kilowatt, 240 volt. Apakah nilai fuse yang sesuai ketuha tersebut? Okey, apakah fuse yang paling sesuai? Nombor apa ni? Okey. Agaknya apakah fuse paling sesuai? Jom tengok ambil. Apa dia kalau ikut? 35,240. 35 kilowatt 240 volt. Okey. Untuk formula ini, tapi itulah sebab elektrik jarang tanya kan. Jadi nak ingat formula pun satu hal. Nakib ingat tak formula Nakib? Formula kuasa. Kuasa sama dengan apa Nakib? Tahu tak? Tak ingat? Aku beritahu lah ya. Bahagi. Okey, jom kita buat sikit. Kuasa formulanya adalah, kuasa tu bahasa Inggeris power. Power equal to volt darab dengan I, iaitu arus. Kita ulang kaji sikit ya. Ini namanya kuasa. Kuasa ni yang ada kilowatt ni kuasa. Ini kuasa. Yang ini adalah beza upaya. Beza upaya sebenarnya kita panggil dia voltan lah. Tapi nama sain beza upaya. I ni adalah arus. Okey, ni adalah beza upaya. Ni voltan. Okey, voltan ya. Beza upaya voltan. Dekat sain, kita akan panggil dia sebagai beza upaya. Okey, lepas tu, kita nak cari A. A ni adalah arus ya. Unit untuk arus ampere. Jadi oleh itu, kita nak tinggal I seorang-seorang. Macam Nakib cakap, P bahagi dengan V. Kita tulis kat sini ya. I sama dengan P bahagi V. Jadi kes ni, P kita 35. Tapi kilowatt guys. Kilowatt. Maksudnya korang kena darab dengan 1000 lah nak jadikan dia watt. Bahagi dengan 240 volt. Korang bahagilah. Berapa dapat Nakib? 35,000 bahagi 240. Dapat apa Nakib? Bantu sekejap Nakib. Cikgu tak ada kalkulator lah pula. Dapat 14,500. Banyak pula ya. Ya, tak ada pula ya. Seribu lebih. Betul kan Nakib? 145. Tak ada pula Nakib. P sama dengan V sama dengan PI. P sama dengan VI. P sama dengan VI. Sekejap P sama dengan VI. 240. P sama dengan PI. PI. PV. Sekejap ingat balik. Aku salah kan. V sama dengan IP. P sama dengan IP. Kalau V bagi P dapat tak Nakib? 240 bagi 35 dapat tak Nakib?
Kalau terbalik. Sama lah, dah habis Sebab tak ada kat sini pula. Kalau terbalik kan dapat apa ni, naked. Mungkin cikgu lupa formulanya. P sama dengan IV lah kan. 240. Sekejap. Kalkulator cikgu hilang pula. Sekejap Aku try 370 bahagi 35 bahagi 240. Alah, okey, tak adalah pula ya. Tapi betul lah formula cikgu tadi tu. Kenapa tak dapat ya? Betul tak Nakib? Kalau ikutkan dia adalah 35 kilowatt kan? 3.5 kilowatt lah Nakib. Allahu Akbar. 3.5 kilowatt. 3.5 kilowatt darab 1000. Jadi 3,500 lah Nakib. Alamak, sorry Nakib. Tak nampak pun dia punya kosong dia. Jadi dapat 14.583. Ni baru betul. Sorry Nakib Okey, inilah kita punya arus kita. Tengok mana yang dekat. Kita kena pilih yang besar sikit. Jangan pilih yang kecil, nanti dia akan break, dia akan putus. Ada perpuluhan ni, tak perasan guys. Ada perpuluhan ya, tak perasan. Sorry. Cikgu yang silap. Formula dah betul tadi P sama dengan IV. Jadi, I sama dengan P per V. Okey, jom kita buat yang seterusnya. Ini tarikh-tarikh elektrik ni cikgu skip dulu guys. Sebab dulu pun kita tak bincang. Takut korang lupa lah pula. Okey, 13. Serajah menunjukkan satu spring panjangnya 20 cm dimampatkan dengan pemberat. Sehingga panjang berkurangan kepada 12 cm. Apakah nilai tenaga keupayaan kenyal spring? Ini IF semua ni. Ni pun cikgu tak ajar dulu guys. Ni cikgu tak ajar juga ni. Ni cikgu skip pula ya. Okey, ada masa ni cikgu explain nanti. Ada masa cikgu explain. Okey, now. 14 biji batu berjisim 2 kg dijatuhkan dari bangunan pada ketinggian 2 meter. Berapakah halaju batu itu? So, halaju sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Yang senang-senang ni bolehlah cikgu nak explain terus. So, berapakah laju batu itu sejurus sebelum batu tersebut menghentam permukaan bumi? So, agaknya berapakah lajunya sebelum dia menghentam permukaan bumi? Ni potential energy ni guys. Ni potential energy. PV. Potential energy pun awak tak belajar lagi Ini pun cikgu skip juga dulu. Nakib ingat Nakib? Nakib dapat D? Mana D Nakib? Nombor apa? 14. 14D ke yang tadi ke? Tak, silap. Okey. Ini pun kita belum belajar ni. 1/2 MV. Kita belum belajar lagi ni guys. Banyak juga ya kita belum belajar lagi ya. Bukan tak belajar, cikgu skip masa belajar dulu. Sebab dia pengiraan. Okey, cikgu skip tu sebab tak nak awak keliru lah. Satu lagi, tak naklah awak rasa frust kan. Banyak sangat kira-kira. Tak apalah ya. Yang ni pun cikgu skip dululah pengiraan tu. Kita buat mana yang belum kira je. Cikgu pun tak naklah kelirukan awak. Kesian pula awak kan. Okey, kita buat nombor 15. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sinaran P. Okey, ni ciri-ciri sinaran P. Okey, sejenis sinaran elektromagnet mempunyai kuasa penembusan yang tinggi, mempunyai kuasa pengayonan yang rendah. Okey, korang rasa siapakah dia ni?
kuasa penembusan dia tinggi dan dia adalah elektromagnet. Ini okeylah sebab tak kira-kira ni boleh buat. Okey, pendapat korang apa? Sinaran X penembusan dia sederhana. Ada lagi paling tinggi Nakib. Ada lagi yang lebih tinggi daripada sinaran X. Apa dia? Yang paling tinggi tembusan dia adalah sinaran gamma. Tapi pengayonannya rendah. Okey, gamma ni penembusan dia tinggi. Okey, kalau untuk pengayonan yang tinggi, alfa. Alfa ni pengayonan yang tinggi. Dia terbalik. Tapi penembusan dia rendah, alfa ni. Okey, 16. Antara berikut, manakah mempunyai kuasa pengayonan yang paling tinggi? Baru cakap tadi. Kan? Alfa lah. Kalau soalan tanya, kat manakah alfa semula jadi yang banyak kita jumpai? Kat mana guys alfa semula jadi? Daripada sumber mana kita boleh dapat alfa semula jadi? Daripada sinaran matahari. Matahari yang kena pada kita tu, cahaya dia tu, ada sinaran alfa. Sebab itu kita ni digalakkan pakai baju. Kalau boleh tak nak jemur lama-lama dekat panas. Okey. Kalau petang sikit bolehlah main bola kan. Kalau tengah hari tu, kalau boleh tak nak lama sangat expose dengan matahari. Okey, next. Seterusnya. Okey, ni pasal matahari. Corona semua ni lah. Menunjukkan gerhana matahari penuh. Okey, antara lapisan atmosfera matahari, okey, manakah dapat diperhatikan? Okey, manakah dapat diperhatikan? Okey, A, B, C, D guys. Okey, Nakib ingat tak bab ni Nakib? Darwish, nak cuba Darwish. Ingat tak? Alamak, dah lupa dah ya. Tak apa-apa. Kita bincang kejap. Benda-benda yang tak kira ni, kita bincang kejap. Okey, yang pertama yang kita nampak kat luar ni sebenarnya dia adalah corona. Corona kawan dia kromo. Corona, kromo adik-beradik. Kromo dalam ni. Corona. Jadi yang kita nampak corona dengan kromo. Corona dengan kromosfera. Yang kita nampak yang itu saja. Okey. Magnetosfera ni dah magnet bukan dah. So, apakah kesan sinaran kosmik galaksi ke atas manusia? Sinaran kosmik galaksi ni maksudnya dekat angkasa tu ada banyak berlakunya letupan dan juga pelanggaran antara kosmik. Dan mungkin juga ada yang matahari yang dah mati. Jadi setiap kali dia mati tu, dia akan meletup dan dia akan menghasilkan supernova. Kita belajar lah kan. Dan supernova tu pun dia akan menghasilkan sinaran kosmik. Jadi kita panggil dia sebagai sinaran kosmik galaksi. Jadi galaksi kita besar kan. Kita punya outer space besar. Jadi ada banyaklah ragam-ragam dekat galaksi tu, termasuklah sinaran kosmik. Kat angkasa tu. Jadi kita tak boleh duduk kat angkasa tu, ada sinaran kosmik. Dan sinaran kosmik ni sebahagiannya boleh datang kepada bumi. Sebahagian dia lah. Okey. Jadi kat sini, sinaran kosmik ni apakah kalau dia masuk dekat bumi, apa yang dia boleh buat kepada manusia? Ataupun kepada kehidupan manusia. Okey, korang rasa mana satu? Pasang surut ni bukan guys ya. Pasang surut ni adalah bulan. Peredaran bulan.
Ni korang belajar masa darjah 6 lagi. Jadi A dah salah. Ni korang kena tahu pasang surut bulan. Agaknya apakah penyebabnya? Kalau dia masuk kepada atmosfera kini, apa yang jadi? Jawapannya Yusof, betul Yusof. Merosakkan kabel-kabel grid. Kita punya kabel grid yang besar tu, yang wire besar-besar tu, wire kecil tak main lah. Dia akan attack kita punya national grid. Maksudnya kalau yang tu dia attack, kita tak ada elektrik guys. Sebab itu, katakanlah kalau kita boleh ramalkan sinaran kosmik galaksi yang banyak, kalau tiba-tiba dia boleh masuk ke dalam atmosfera kita, kalau kita boleh jangka, kita boleh plan. Maksudnya, kalau dia katalah, contoh dia kata 2 hari lagi, mungkin sinaran kosmik akan besar-besaran masuk. Jadi, kita boleh buat, satu dunia dalam masa 2 hari, jangan pakai elektrik. Contohlah. Jadi, kita terpaksalah bergelap, guys. Jadi, untuk menyelamatkan kita punya kabel grid kuasa ni. Faham tak? Masalahnya takut kita tak perasan dia masuk secara banyak. Sinaran kosmik kita paling dekat matahari lah. Sinar suria dia boleh bawa. Okay guys, so pernyataan manakah benar mengenai kuah angkasa? Kuah angkasa ni prop angkasa lah. Macam cerita Bobo itu prop kan. Page 19. Apakah pernyataan manakah benar mengenai kuah angkasa? Kuah angkasa dikawal oleh penderiaan jauh. Betul. Remote sensing. Penderiaan jauh tu macam mana? Kita dekat bumi, kampas angkasa dekat angkasa jauh. Jadi kita boleh kawal dia dekat bumi ni. Itu namanya penderiaan jauh. Faham tak? Macam sekarang ni kita hantar probe dan juga robot di Marikh. Dekat Marikh sekarang ni walaupun jauh berjuta-juta kilometer, kita dapat mengawal dia guys. Dengan cara penderiaan jauh. Cuma signal yang kita hantar tu mungkin delay lah sebab nak travel jauh kan. Macam foto-foto yang dia ambil pun bila dia hantar balik, dia memerlukan mungkin sampai beberapa minit ataupun jam kot untuk menghantar satu jumlah gambar yang cantik. Berresolusi yang tinggi kan. Okey, itu namanya penderiaan jauh ya. Kita kawal daripada bumi. Okey, 20. Rajah 6 menunjukkan foto ais dijumpai di atas planet Marikh. Dekat sekarang ni pun bulan pun kita boleh jumpa ada sedikit kehadiran air. Sedikit je lah. Asal-asal dulu guys, bumi kita ni pun masa kejadiannya mengikut teori lah. Bumi kita ni panas dan berbatu tak ada air. Namun pada satu ketika di mana ada satu meteor dan juga asteroid. Sebab kita nampak asteroid yang terbang-terbang dekat atas tu. Dia sebenarnya asteroid tu dia mempunyai air. Dia mempunyai air guys. Jadi bila dia berlanggar masa kejadian bumi tu, dia berlanggar dan dia jatuh ke bumi. Jadi pelanggaran dengan asteroid tu dan jatuh kepada bumi, itu menyebabkan adanya air kepada bumi kita ni. Jadi asal bumi kita ni tak ada air. Macam planet-planet lain lah. Jadi mereka andaikan kalau planet lain pun ada letupan yang sama berlaku. Kan dekat planet tu tiba-tiba dekat atas tu ada meteor dengan meteor berlaku meletup kan. Berlanggar dan meletup. Kebetulan meteor tu ada air dan jatuh kepada planet tersebut. Maka planet tersebut akan ada air. Itu teori dia lah guys. Sebab apa? Sebab saintis ni, astronaut, dia pernah hantar kapal kepada beberapa asteroid yang besar dan dia ambil sampel tanah dekat asteroid. Mungkin asteroid yang pecah ke apa ke macam tu lah dia ambil kan. Dan didapati dalam asteroid tersebut ada kandungan air. Jadi dia pun terfikirlah kandungan air tu sama dengan bumi kan. Jadi dia pun buat kesimpulan mungkin air yang pada bumi ni berasal daripada bahan-bahan angkasa. Kata mereka lah guys ya. Tak tahulah. Jadi kat sini dia nampak ada
ais dekat planet Marikh. Sebab itulah kita ni beria-ria sangat nak pergi ke Marikh. Okey, soalannya. Antara teknologi dalam penerokaan angkasa lepas berikut, manakah digunakan untuk mengambil foto ini guys? Korang rasa nak guna apa? Jauh ni dari bumi ni, nak guna apa? Yusof nak cuba Yusof. Apakah yang perlu kita guna? Dia dekat luar angkasa, kita dekat bumi. Kita mesti guna penderiaan jauh. Remote sensing. Jadi, betul Nakib. Penting sangat kita menggunakan remote sensing ni. Jadi, remote sensing ni akan datang, dia mungkin dipermajukan lagi. Contohnya macam ni. Sekarang ni kita ada bumi. Bumi. Lepas tu, kita ada satelit. Satelit ni okey lah dekat dengan bumi. Lepas tu kita ada bulan. Okey. Lepas tu kita ada probe lah. Probe angkasa jauh. Sekarang ni bayangkan kita guna gelombang elektromagnet nak hantar. Nak datang balik. Menggunakan remote sensing. Dan kemungkinan kita akan travel lagi jauh. Jadi kemungkinan dia kena buat satu stesen lah. Mungkin stesen yang seterusnya adalah Marikh. Contoh lah. Jadi Marikh ni kena buat stesen. Jadi kalau kita probe kita duduk jauh akan datang, katalah probe kita duduk dekat sini. Jadi dia bolehlah pakai remote sensing ni. Maksudnya hantar kat satelit, hantar dekat Marikh dulu, hantar dekat sana. Faham tak? Jadi kita boleh troka dengan lagi jauh. Okey. Hebat tak mereka dahsyat kan? Itu pun nak makan masa beberapa minit tu guys. Jadi dia delay sikit lah. Dia loading sikit sebab jauh kan. Okey, kita masukkan sikit guys. Kita ada 10 minit macam tu lagi. Kita buat sikit section B. Okey, now kita nak masuk jadual berkaitan dengan gerak balas tropism. Ingat lagi tak? Tropism tumbuhan. Macam ingat kat lupa gitulah kan. Tapi pernah ingat lah kan. Pernah tahulah. Okey, jom kita buat sikit. Yang pertama, membolehkan tumbuhan mengekalkan kesegahan sel. So, dalam empat-empat ni, mana satukah yang cikgu perlu tick? Arik kata hydro. Betul. Hydro ni untuk mengekalkan kesegahan sel. Sebab dia perlukan air dalamnya. Dalam subsel tu. Nombor 2, apa tu? Arik kata foto. Kenapa foto? Menstabilkan kedudukan tumbuhan. Menstabilkan kedudukan tumbuhan. Foto tu cahaya, Arik. Adakah cahaya? Nakib kata Jo. Betul. Jo merujuk kepada graviti. Okey, bagus. Okey, B. Gariskan jawapan betul bagi pernyataan ini. Pucuk. Okey guys. Pucuk menunjukkan. Okey, apa mana satu? Pucuk suka apa? Tikmor ke foto? Pucuk suka fototropism positif. Positif tu ke arah cahaya lah. Kalau akar, fototropism negatif, tak suka cahaya. Okey, B. Pucuk ke akar? Ni geotropism negatif. Jadi dah tentulah. Geo tu graviti. Tak suka graviti. Tak suka graviti adalah pucuk. Betul, Yusof. Okey, nombor 2. Tandakan tik pada organism yang memerlukan sistem pengangkutan. Ingat, pengangkutan sistem yang diperlukan oleh organism yang kompleks. Unisel tak perlu sistem pengangkutan. Arnab. Betul. Contohnya macam arnab. Lagi? 2, 1 je ke? Dengan sotong. 2 ni unisel. Unisel, satu sel je, tak perlukan transportation. Pengangkutan ya. Okey, B. Bulatkan bahan yang diangkut
yang diangkut oleh sistem pengangkutan. Okey, sistem pengangkutan dia angkut apa? Yes, betul. Dia angkut oksigen. Bagus. So, lagi. Satu je ke? Dua markah ni. Satu lagi, serak tak? Serak kita tak boleh nak angkut sebab kita akan buang bersama dengan najis. Serak tu untuk supaya tak sembelit. Satu lagi apa? Betul Nakib. Satu lagi adalah asid amino. Asid amino sebenarnya berasal daripada apa Nakib? Asid amino sebenarnya asal daripada apa? Asid amino tu paling kecil. Sebelum jadi kecil, dia berasal daripada? Kita angkut dia melalui darah. Asal daripada protein. Contoh protein apa? Daging, telur, mungkin ada kacang-kacang ke. Faham tak? Kita makan protein. Protein dikecilkan dekat usus menjadi asid amino dan kita angkut dia melalui darah lah. Okey ya? Impas tak? Impas ni dia ada saluran dia sendiri. Nerve system, impas saraf. Jadi asid amino dengan oksigen. Itulah pentingnya kita buat ulang kaji sikit. Dapatlah sedikit ya, walaupun tak banyak. Okey, nombor 3. Tandakan tik pada gambar rajah yang menunjukkan tindak balas eksotermik. Okey guys. So, nombor berapakah yang cikgu perlu tik? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Exo tu bebas haba. Itulah tak jelas kan? Nombor 1 tu apa entah? Tak jelas. Kita abaikan lah ya. Cikgu pun tak nampak juga. Okey, B. Lengkapkan jadual 3 menunjukkan perbezaan antara endo dan juga exo. Okey, kita buat yang ini dulu. Okey, menyerap haba. Yang dua ni apa? Suhu persekitaran meningkat. Yang ini dah tentulah akan menurun lah. Ini membebaskan haba, betul. Membebaskan haba. Okey, ini betul Nakib. Yang ini kalau meningkat, yang ini menurun lah. Ini memang menarik. Dia akan terbalik je. Okey, 4. Bulatkan aktiviti yang menunjukkan kerja. Kerja menaiki bas, betul. Satu je ke? Menggosok baju. Menggosok baju, betul. Berdiri saja, tak ada kerja. Duduk atas kursi, tak ada kerja. Tolak dinding, tak ada kerja sebab tak bergerak. Okey, tandakan tik pada faktor. Kat sini dia nak faktor meningkatkan kuantiti tenaga graviti. Okey, mana satukah yang perlu cikgu tik ni? Nombor 1 perlu tik tak? Jisim objek bertambah. Adakah tenaga keupayaan bertambah? Tenaga keupayaan tu apa? Contohnya macam buah kelapa yang belum jatuh. Buah kelapa belum jatuh tu dia namanya tenaga keupayaan. Katakanlah kalau jisim buah kelapa meningkat. Adakah tenaga keupayaan meningkat? Itu maksudnya. Betul tak? Jisim mempengaruhi tenaga keupayaan. Ya ke tidak? Boleh tak cikgu tik kat situ? Contoh. Ataupun contohnya kita ada bukit dan kita ada batu. Kita golekkan batu ni bergerak. Kalau dia semakin tinggi jisimnya, semakin laju tak ada bergerak. Tu maksudnya. Mestilah. Yelah kan? Yelah. Jadi kat sini jisim memang mempengaruhi tenaga keupayaan graviti. Lagi apa ni? Jarak objek dengan permukaan. Betul? Lagi tinggi pokok kelapa, lagi dia laju. Jadi makin tinggi pokok tu, makin lajulah dia sebelum dia menghentam bumi tu. Betul juga. Daya tarikan graviti berkurang tak? Daya tarikan graviti sama je. Sama je 10. Tak berubah lah. Okey, soalan terakhir kita guys.
Section C kita buat minggu depan. Kita habiskan section B. Nombor 5. Ini pasal atom. Rajah 5 menunjukkan struktur atom yang stabil. Stabil maksudnya neutral lah. Neutral. Labelkan zarah subatom dengan menggunakan perkataan. Okey, nombor 1 ni apa guys? Dekat dalam nukleus. Tak nampak sangat warna dia tapi yang luar ni elektron lah. Ni korang tahulah elektron. Elektron sama dengan proton. Kalau elektron ada 3, bermaksud proton pun ada 3. Cuma warna tak nampak. Jadi cikgu assume ni proton lah kot. Mungkin dia, sebab sini dah cakap ni nukleus. Ni neuron dah ada. Neutron dah ada. Dia automatik sini adalah proton lah. Tak perasan pula tadi. Okey, tandakan benar ataupun palsu pernyataan berikut. Okey, nombor 1, benar ke palsu guys? Atom adalah bercharge apabila bilangan proton dan elektron adalah sama. Benar ke tak? Dia ada charge tak? Kalau kedua-duanya sama nilai. Proton 10, elektron 10. Adakah ada charge? Bayangkan, proton ada 10, elektron ada 10. Nilainya kosong lah. So, tak ada charge. Dia neutral. Jadi, ini adalah palsu. Nak ada charge, salah seorang mesti lebih. Okey, 2. Kuasa pengayonan alfa. Tengok, pengayonan mesti alfa. Adalah lebih tinggi. Benar berbanding gamma. Okey guys. Boleh ya sebut sedikit? Jadi yang mana pengiraan tu yang susah sikit, cikgu tinggal lah. Cikgu tak naklah awak hafal banyak-banyak. Tapi kalau yang senang-senang, cikgu beritahu awak. Okey, cikgu harap perbincangan kita ni dapatlah membantu awak ya guys. InsyaAllah.